Assalamualaikum, saya Tuan Muhammad Azrul dan Tuan Jalil. Nombor metrik S55917. Chapter 1, Pengenalan. Tanah lembat telah dikenali sebagai yang paling produktif dan berharga dalam ekosistem. Bersama-sama mereka telah digambarkan sebagai buah pinggang landscape kerana fungsi yang mereka lakukan dalam kitaran geologi dan kimia dan sebagai pasaraya biologi kerana seratan makanan yang luas dan kaya dengan biodiversity yang mereka sokong. Terdapat hubungan yang kuat lagi kompleks antara manusia dan ekosistem tanah lembap, dan ini boleh dijelaskan oleh komponen ekologi dan ekonomi ekosistem tanah lembap. Aspek ekologi terdiri daripada ciri-ciri ekosistem tanah lembap, struktur, proses dan fungsi, sedangkan aspek ekonomi adalah faedah diperoleh daripada perkhidmatan tanah lembap. Penubuhan Steve Allen berpunca daripada kejadian tsunami yang melanda dunia pada tahun 2004. Hal ini Petrobras berhad melalui UNDP telah melakukan kerjasama dengan College University Sains dan Teknologi Malaysia KUSTEM, di mana sekarang dikenali sebagai Universiti Malaysia Terengganu UMT, untuk menjalankan sebuah projek pemeliharaan bakau bersama-sama dengan komuniti kampung daripada Kampung Pegalang Gelap dan Kampung Gong Batu Steel, dan telah dinamakan sebagai projek kemasyarakatan pemeliharaan paya laut. Ini adalah sebagai langkah mengatasi masalah keburusan hutan paya bakau laut, di mana dalam projek ini telah menyasarkan penanaman sebanyak 60,000 pokok bakau. Stew Allen juga dikenali sebagai dalam bahasa Melayu Tanah Bencang Stew atau Laguna Stew di Stew Terengganu, Malaysia. Ia adalah sebahagian daripada lembangan Sungai Stew dan juga kompleks tanah lembap lembangan Sungai Stew, Chalak, Bari, Merang yang lebih besar. Stew Allen merupakan tanah lembap yang semula jadi terbesar di wilayah Batar Timur semenanjung Malaysia, di mana Stew Allen adalah kawasan yang mempunyai 9 ekosistem yang saling berhubung, iaitu laut, pantai, lumpur, legu, muara, sungai, pulau dan hutan di sepanjang pantai dan paya bakau dengan keluasan 23,000 hektar. Kira-kira 75% daripada daerah Stew adalah kawasan tanah lembap yang kebanyakan terdiri daripada lembangan Sungai Chalak, lembangan Sungai Bari dan lembangan Sungai Merang yang tertumpu dan membentuk legum berterusan. Kawasan ini bermula daripada dataran rendah pantai laut China Selatan di timur sehingga kawasan berbukit di Stew Barat termasuk Gunung Tempu. Keluasan Stew Allen sendiri adalah sepanjang 25 km dan 1.5 km. Apa keunikan? Stew Allen ialah campuran hutan parian tebing sungai, paya gambut, bakau, legum payau dengan tumbuhan-tumbuhan dan pulau pasir, pantai rumput laut dan pantai berpasir. Ia juga unik kerana mempunyai pelbagai ekosistem yang saling berkait, iaitu laut, pantai, dataran lumpur, lagun, muara sungai, pulau, hutan pantai dan hutan bakau. Kawasan tanah pamah yang membentuk tanah lembap Stew mempunyai sebatang pokok milakau atau gelam, juga dikenali sebagai pokok teh kulit keras yang jarang ditemui di negara ini. Lembangan sungai juga mengandungi jenis hutan paya pantai dan air tawar lain seperti hutan nipah, hutan burguera, hutan bakau campur dan hutan luminidzira, hutan rhizoptera, hutan melakau dan hutan awicenia. Lagi satu ciri Stew Allen ialah kehadiran padang rumput laut. Tanah lembap merupakan kawasan kepelbagaian biologi yang tinggi dan sangat sukar ditemui. Di kawasan ekosistem ini ada 29 spesies mamalia, 161 spesies burung dan 36 spesies reptilia dan amfibia ditemui. Tanah lembap juga merupakan rumah kepada beberapa spesies terancam seperti terapin sungai, Batago aniphilis, terapin bercap, Batago borneoensis dan penyu laut hijau, Chelonia mides. Selain itu, haiwan marin yang mengandungi berbagai spesies invertebrata, annelid, nematod dan polychaetus. Spesies Gastropoda dan spesies Bivalvia, kerang, tiram dan kupang sebagai contoh krustasi juga didapati. Kira-kira 37 spesies ikan ditemui di kawasan ini. 18 adalah spesies air tawar, manakala selebihnya adalah spesies ikan air masin yang memasuki tanah lembap untuk membiak. Stew Allen bukan sahaja unik, juga adalah satu kawasan yang cantik dan kaya dengan kelainan flora dan fauna yang digabungkan dengan laut. Air yang bersih, haiwan di hutan dan di bukit sepanjang pantai turut menjadi destinasi ekopelancongan dengan aktiviti seperti observasi
alam semula jadi, mengumpul madu, mencari ketan nipah, kepah atau lokah, memacing dan lain-lain dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang kepada penduduk setempat untuk membuka perniagaan yang sesuai. Satu pengalaman yang indah, tempat berjalan kaki yang mengatasi hutan paya bakau telah dibangunkan untuk memberi kemudahan kepada pengunjung yang datang untuk menghayati keindahan alam hutan paya Laut Setiwa. Assalamualaikum, nama saya Nasha Zaismin binti Muhammad Iqmal, nombor matrik S56187. Paya bakau memberi sumbangan yang besar kepada ekonomi di mana kawasan pokok paya bakau boleh dijadikan sebagai pusat pelancongan di mana pelancong boleh datang ke kawasan paya bakau ini untuk melihat keindahan yang terdapat di paya bakau dan melakukan pelbagai aktiviti seperti melihat klip-klip di waktu malam sambil menaiki bot, memberi makanan kepada monyet, memerhati burung, berkemah dan juga berfotografi. Hal ini kerana paya bakau kaya dengan pelbagai spesies flora dan fauna yang jarang dilihat. Ini dapat meningkatkan pendapatan melalui tiket kemasukan jika ingin melakukan pelbagai aktiviti di atas. Harga yang dikenakan haruslah munasabah dengan mengikut kategori umur seperti kanak-kanak, dewasa dan golongan tua. Kawasan paya bakau sesuai dijadikan kawasan pelancongan kerana kebanyakan anak-anak kecil suka melihat haiwan seperti monyet, memerang, ketam malah dapat menimba ilmu pengetahuan tentang kebaikan dan manfaat jika paya bakau ini dilindungi. Di samping itu, mendidik anak-anak supaya cintakan alam sekitar. Seterusnya, pokok paya bakau juga boleh dimanfaatkan dalam kegunaan domestik dan perindustrian di mana ia digunakan sebagai bahan binaan, kayu api dan perabot. Sifat pokok bakau yang tahan serangga membuatkan ianya sesuai untuk dibuat perabot malah menjadi faktor supaya sesuai dijadikan bahan binaan seperti tiang rumah atau bangunan. Selain itu, kawasan paya bakau ini menjadi tarikan kepada penyelidik kerana keunikan yang terdapat pada paya bakau ini yang merupakan satu ekosistem pinggir pantai dan muara sungai di kawasan tropika. Malah telah dijadikan sumber rujukan dan penyelidikan bagi menentukan pengurusan dan pemeliharaan di Malaysia. Hutan paya bakau ini juga mempunyai nilai botani yang tinggi dan mempunyai ciri-ciri yang tidak terdapat di kawasan hutan lain dari segi fisiologi dan sistem strukturnya yang tersendiri. Seterusnya, sumbangan setiap wetland kepada sosial ialah nilai rekreasi. Sumber rekreasi yang banyak terdapat di setiap wetland memberi nilai ekonomi tidak langsung kepada pengunjung. Pengunjung dapat menikmati dan melihat sendiri keindahan alam semula jadi yang terdapat di setiap wetland. Sebagai contoh, setiap boardwalk, setiap wetland bazaar, fishing village dan sebagainya. Oleh itu, nilai rekreasi yang terdapat di setiap wetland dapat dimanfaatkan oleh pengunjung sebagai penggunaan ekonomi tidak langsung. Selain itu, dapat menambah pengalaman. Pengunjung yang tidak biasa dengan kehidupan di kampung, iaitu mereka yang membesar di kawasan bandar, dapat menimba pengalaman baru di setiap wetland. Hal ini kerana kawasan pelancongan setiap wetland berkonsepkan sebuah desa atau perkampungan. Sebagai contoh, tempat di kawasan setiap wetland yang mempunyai sungai dijadikan kawasan mencari kepah. Pengunjung yang datang boleh melakukan sendiri aktiviti mencari kepah. Oleh itu, pengunjung bukan sahaja dapat mendapat ilmu yang baru, malah mendapat pengalaman yang berharga semasa melawat di setiap wetland. Di samping itu, meningkatkan taraf hidup. Kawasan peranginan di setiap wetland membuka banyak peluang pekerjaan, khususnya kepada penduduk tempatan. Peluang pekerjaan di kawasan tersebut seperti pemandu pelancong, ejen keselamatan, pengawal keselamatan dan sebagainya. Oleh itu, penduduk tempatan dapat meningkatkan taraf hidup mereka melalui pendapatan yang diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isdihar bin Razali, nombor kad matrik S55632. Seterusnya saya akan menceritakan mengenai sumbangan paya bakau kepada persekitaran. Sumbangan paya bakau kepada persekitaran yang pertama ialah melindungi kawasan daratan. Negeri Terengganu mempunyai corak penempatan yang tertumpu di kawasan pesisiran pantai
yang terdedah kepada arus kuat, ombak tinggi dan juga angin kencang. Oleh itu, dengan adanya kawasan paya bakau ini di tepi pantai, ia telah memberi perlindungan secara semula-jadi kepada kawasan daratan daripada arus kuat, ombak tinggi dan juga angin kencang tersebut. Oleh itu, paya bakau ini dia berperanan sebagai benteng pemecah yang menahan dan mengurangkan daya kekuatan pukulan ombak daripada laut yang sering membungkuk pantai serta menghalang tiupan angin kencang daripada menghakis kawasan daratan. Dengan itu, ia dapat melindungi kawasan rumah kediaman dan bot-bot nelayan yang ditambat di kawasan pesisiran pantai tersebut daripada musnah. Seterusnya, sumbangan paya bakau kepada persekitaran ialah sebagai habitat dan tempat pembiakan fauna. Paya bakau berperanan sebagai pemberi sokongan terhadap pelbagai biologikal pada tahap tertinggi yang penting kepada habitat yang mendiaminya. Ini kerana kawasan ini membekalkan sumber makanan kepada pelbagai jenis hidupan yang mendiaminya, sama ada hidupan akuatik ataupun hidupan darat. Kawasan hutan paya bakau ini juga dikenali sebagai kawasan yang paling produktif dari segi penghasilan dan pembiakan sumber-sumber laut seperti ketam, ikan, lokan, memerang dan lain-lain lagi. Selain itu, paya bakau juga menjadi tempat tumpuan anak-anak ikan untuk berlindung daripada ikan pemangsa lain. Seterusnya, yang ketiga ialah mengawal kualiti air. Pokok bakau merupakan tumbuhan penting yang menyumbang kepada pemeliharaan dan pemeliharaan kualiti air sungai dan pantai dengan memindahkan nutrien endapan dan bahan organik untuk digunakan semula oleh hidupan persekitarannya. Ini kerana kelebihan pokok bakau ini, ia mampu memerangkap sampah dan membantu memelihara kebersihan pantai melalui akarnya. Oleh itu, ia telah menjamin kebersihan hamparan air laut di pekarangan setiap wetland daripada sampah dan lumpur ketika fenomena air pasang besar berlangsung. Kekayaan di situ wetland. Pertama, di situ wetland merupakan kawasan penghalang ombak dan juga tsunami. Kawasan tersebut hasil usaha daripada Kerajaan Negeri Terengganu dan kerjasama di antara Petronas dan juga UMT. Yang kedua pula adalah Situ Wetland merupakan hutan paya bakau yang terbesar di Negeri Terengganu dan juga merupakan yang terbesar di Malaysia kerana Situ Wetland merupakan tempat pemeliharaan biodiversiti dan juga paya bakau. Okey, kawasan tersebut merupakan tempat tinggal flora dan fauna terutamanya kepada hidupan ekosistem paya bakau lah. Okey. Yang ketiga merupakan tempat yang sangat eksklusif kerana kawasan tersebut terdapat 38 spesies paya bakau dan juga spesies-spesies yang lain. Selain itu, Situ Wetland juga terdapat banyak spesies tumbuhan yang unik seperti orkid, paku pakir dan alright. Selain itu, hidupan seperti hidupan laut dan juga amfibia mamalia yang selainnya juga wujud di situ. Terima kasih. Bagi penilaian ekonomi terhadap spesies yang ada di Situ Wetland, saya akan menerangkan dua jenis spesies. Yang pertama adalah painted terrapin. Painted terrapin adalah spesies yang terancam kritikal menurut IUCN dan disenaraikan dalam 25 jenis penyu dan kura-kura air tawar yang paling terancam di dunia. Terrapin ditangkap oleh nelayan dan berlaku pemburuan haram untuk memenuhi permintaan sebagai haiwan peliharaan dan juga sebagai sumber makanan seperti telur dan dagingnya. Dari sudut sumbangan, penyu penting sebagai penyumbang biojisim yang signifikan kepada ekosistem dengan memakan rumpai laut. Selain daripada itu, penyu membantu untuk menyokong ekosistem pantai yang rapuh apabila mereka bersarang di pantai. Ini kerana pantai tidak mempunyai sumber nutrien yang banyak kerana hanya terdapat sedikit sahaja tumbuh-tumbuhan. Dari sudut sumbangan budaya, penyu mempunyai kepentingan kepada agama Buddha Cina dan menurut kepercayaan mereka, penyu boleh menganugerahkan nasib yang baik dan juga umur yang panjang. Jumlah penilaian ekonomi bagi terrapin adalah bernilai hampir RM5,000. Bagi yang kedua adalah pohon gelam atau lebih dikenali sebagai pohon kayu putih.
Nama saintifiknya adalah Melaleuca caju putih. Pokok gelam ini boleh didapati tumbuh melia di kawasan terbiar dan berpaya di seluruh semenanjung Malaysia, terutamanya di setiap wetland. Dari sudut sumbangan kepada ekonomi, pokok gelam merupakan pokok yang mengeluarkan sumber minyak untuk tujuan perubatan dan dipanggil sebagai minyak kayu putih ataupun minyak cajuput. Dari sudut sumbangan kepada persekitaran alam, hutan gelam merupakan tumbuhan yang paling digemari oleh pengusaha dan penternak lebah madu kerana tumbuhan ini berbunga sepanjang tahun dan boleh menghasilkan madu yang berkualiti tinggi. Jumlah penilaian ekonomi terhadap pohon gelam ini untuk tujuan minyak adalah bernilai RM98 per pohon. Okey, yang seterusnya ialah ketam nipah. Ketam nipah merupakan spesies yang tinggal di kawasan tanah bencah iaitu setiap wetland. Ketam nipah juga dikenali dengan nama umum seperti mud crab atau mangrove crab. Nama saintifik bagi ketam nipah ialah Scylla serrata yang merupakan sejenis haiwan dari jenis krustasi. Ketam nipah memberi sumbangan kepada ekonomi, sosial dan persekitaran. Antara sumbangan ekonomi yang diberikan ialah melalui hasil daripada jualan ketam nipah. Harga ketam nipah mengikut saiz juga memberi keuntungan kepada penjual dan negara. Sumbangan kepada sosial pula ialah merupakan satu makanan tambahan yang sangat baik untuk rancangan pemakanan yang sihat. Hal ini dikatakan demikian kerana ketam nipah terdapat kalori yang rendah iaitu sekitar 100 gram tetapi bergantung kepada jenis ketam. Sumbangan kepada persekitaran pula ialah dikategorikan dalam spesies krustasi iaitu sumber makanan kepada haiwan marin dan manusia. Total net benefit bagi ketam nipah ialah RM607.07 untuk 1 kilo ketam nipah. Terakhir sekali ialah lokan. Lokan merupakan haiwan bercengkeram dari jenis Polomysidae dan famili Corbiculidae. Menurut kajian, bagi saiz lokan ialah di antara 4 hingga 15 cm dan permukaan kulit lokan terdapat yang licin. Menternak lokan secara komersial amatlah sukar kerana teknologi berkaitan menternak lokan tidak begitu lengkap. Oleh itu, kebanyakan lokan hidup secara semula jadi terutama di kawasan paya bakau tepi laut. Antara sumbangan ekonomi ialah meningkatkan sektor pelancongan di kawasan pembiakan lokan. Hal ini dikatakan demikian kerana spesies lokan amat sukar dijumpai dan hanya setengah kawasan sahaja yang menjaga dan mengumpul hasil tangkapan lokan. Bagi sumbangan sosial pula, menjadi sumber makanan kepada manusia dan sumber kesihatan. Sumbangan persekitaran pula berperanan penting dalam ekosistem paya bakau iaitu menjadi penapisan air, menyingkirkan nitrogen dan menyimpan karbon. Total net benefit bagi lokan ialah RM383.35 untuk 5 kilo lokan. Bahagian yang terakhir ialah kesimpulan mengenai Total Economic Value (TEV). Penilaian Economic Valuation of Mangrove Ecosystem Services adalah penting kepada masyarakat dan pembuat dasar kerana ekosistem adalah terhad kepada turun nilai atau harga yang berkaitan dengan masyarakat. Oleh itu, pengukuran ekosistem services adalah langkah asas dalam memeliharanya. Kegagalan untuk mengaitkan harga akan memberi kesan kepada setiap dasar yang digubal kerana tidak berpandukan kepada pengiraan valuation dan masyarakat akan menjadi lebih teruk akibat daripada pengagihan sumber yang salah. Selain itu, kerajaan boleh menggunakan penemuan daripada penilaian ekosistem untuk menjalankan program pemeliharaan yang berkaitan dengan usaha pemeliharaan biodiversiti di tapak. Tambahan pula, faedah yang dikaitkan dengan perkhidmatan ekosistem secara langsung berdasarkan dengan nilai ekonomi penggunaan sumber alternatif dalam pilihan secara khusus dapat memberikan nilai kewangan kepada biodiversiti. Kajian ini berfokuskan kepada setiap wetland yang terletak pada hubungan 9 elemen ekosistem iaitu laut, pantai, daratan lumpur, lagun, muara, sungai, pulau, hutang pantai dan hutang paya bakau. Kerajaan Negeri Terengganu telah mempertimbangkan untuk menggeserkan setiap wetland sebagai taman warisan marin berikutan cadangan oleh pihak College Universiti Sains dan Teknologi Malaysia KUSTEM pada tahun 2002. Setiap wetland yang diliputi 880 hektar kawasan berair menjana pelbagai faedah kepada penduduk setempat serta kepelbagaian flora dan fauna. Dari sudut positif, pengurusan yang sistematik mampu memelihara biodiversiti setiap wetland di samping dapat memberi pulangan ekonomi kepada penduduk setempat khasnya.
Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti total economic value TEV bagi setiap spesies terpilih dalam ekosistem paya bakau di setiap wetland. Tujuan total economic value di setiap wetland ini adalah untuk membuat keputusan berkaitan dengan pemeliharaan sumber. Selain itu, ia juga dapat menyediakan masyarakat tentang kepentingan memelihara sumber asli di hutan paya bakau. Ianya juga boleh menjadi sebagai garis panduan kepada pembuat keputusan iaitu kepada penggubah dasar dan pemilik kawasan tersebut. Ia juga boleh digunakan dalam analisis kos faedah CBA bagi projek kerajaan dan organisasi swasta. Setiap wetland ini juga menyediakan pelbagai perkhidmatan yang memberi manfaat kepada masyarakat dan ekonomi secara amnya. Ekosistem setiap wetland ini memainkan peranan yang penting dalam perubahan iklim, keselamatan makanan, jaminan pekerjaan dan pengetahuan. Ekosistem setiap wetland ini juga menjadi tempat rekreasi dan pelancongan kepada masyarakat dan ia juga dapat membantu dalam kawalan hakisan dan pengangkutan sedimen.